Ya, pada Disember 1996 sebenarnya Perhimpunan Agung PBB telah pun mengisytiharkan pada 21 Disember ialah sambutan Hari Televisyen Sedunia. Jadi hari ini kita sangat bertuah sebenarnya Munawar, sebab hari ini kita bersiaran di televisyen. Sudah pasti ya. Bila kita bercakap berkenaan sambutan Hari Televisyen Sedunia, kita nak kongsikan untuk di Malaysia lah. Sejarah penyiaran televisyen negara bermula pada 28 Disember 1963 apabila Radio Televisyen Malaysia memulakan transmisi pertamanya. Baru kita boleh kongsikan kepada anda bagaimana sejarah bermulanya televisyen ataupun penyiaran di dalam negara kita, khususnya titik tolak daripada penubuhan RTM. Sebab tu kita cukup bangga sebenarnya berada di RTM ini, dan hari ini juga kita berbangga kita bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa. Saya nak kenalkan kepada anda, di sebelah saya ialah Aswar Anwar, seorang penyanyi, dan di tengah-tengah ini, ya Allah, hai akak kita, akak legend kita ni, Akak Mek Rahayu, dan juga di sebelah juga legend kita iaitu Abang Kasim Lee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Okey, sudah pasti hari ini cukup bersejarah untuk kita semua. Okey, kita tanya Otai dululah. Kita tanya Otai dulu. Kita nak tahu pengalaman Encik Kasim sendiri dalam bidang penyiaran, khususnya bagaimana televisyen ini dekat di hati Encik Kasim sendiri. Saya nak tanya Munawar dulu. Alamak. Tahun bila lahir? Saya lahir, mak bagi tahu. Siapa lagi? Awal 1990-an. Saya 70-an, Munawar 90-an. Bayangkan ketika TV yang dikatakan tadi itu tahun 68 ya. Saya sudah membesar tahun 70-an tu. Hitam dan putih. Tapi saya di Sarawak, kalau kita nak kata zaman bermulanya TV tu, di kampung saya ketika itu memanglah luar bandar ya. Bayangkan ada seorang toke yang buka kedai runcit. Dialah orang yang ada duit ya. Maknanya dia beli satu set TV yang panjang tu kan, yang kita kena buka macam tu. Boleh izin. Ada lagi dekat muzium RTM kan? Ada. Kampung saya Maksudnya begitu, bila orang kampung nak menonton siaran, dia kena bawa duit 20 sen masuk dalam tabung. Maknanya macam kita tengok wayang lah. Depan tangga tu, depan muka pintu rumah tu ada tabung, dia masuk duit dan dia menonton siaran masa tu. Siaran memang tak banyak lah kan masa mula-mula RTM dulu. Begitulah TV. Orang kampung ramai-ramai datang. Maknanya dia boleh buka bisnes pula. Selain pada kedai runcit, di kampung wayang tak ada. Maknanya peranan TV itu untuk menghiburkan rakyat di kampung tu. Kemudian bila TV ni, dia ada satu lagi, bila zaman color tu ada keluar VHS. VHS tahu? Tahu ke tidak tahu? Kurang pasti. Video tape. Tu tape tu. Tape tu sama juga. Dia nak sewa tape tu. Dia bukan sewa di kampung tu. Orang kampung datang, letak dalam tabung juga, dia menonton yang itu cerita Hindustan awal tahun, ujung tahun 70-an sehinggalah 80-an tu, sehinggalah TV berwarna lah. Menarik cerita. Munawar sempat tahu sewa-sewa tape. Masalahnya Ika, sebab tu tak tahu tadi. Tak tahu. Saya sebab lahir 87 sempat. Jadi saya orang radio, tidak melalui sangat dalam bidang TV. Tapi sesekali-sekala kita muncul juga untuk program RTM. Contohnya dulu saya di Sarawak, saya kena buat juga rancangan TV. Contohnya Ikan Terubuk di Lingga. Jadi saya nampak berbezalah dalam konti kita seorang. Bila bekerja di luar tu untuk rakaman TV ni, dia melibatkan ramai orang. Ada orang yang nak direct you macam ni, macam anda berdua juga mengalami pengalaman tu kan. Jadi kita kena dengar yang ni, kita ada audionya. Tapi di radio memang kita senang, kita seorang one man show. Kita hanya main lagu, bercakap dan kena tahu apa yang kita nak info pada pendengar. Itu pengalaman Abang Kasim. Macam Kak Mek pula sebagai seorang penyanyi yang kita kata cukup evergreen lah di Malaysia ni. Alhamdulillah. Siapa yang tak kenal Kak Mek? Kalau pergi karaoke memang lagu Kak Mek nombor 1. Kita nyanyi dulu. Okey, bagaimana sebenarnya televisyen ini merangka perjalanan kerjaya Kak Mek? Saya sebenarnya bermula dengan
RTM juga, mana saya membesar dengan RTM juga daripada tahun 1983. Ketika itu Darjah 3. Darjah 3. Saya dengan sekeluarga semua kembali ke Sarawak. Arwah bapa bekas askar tentera, so kembali ke Sarawak, dan ketika itu zaman saya bakat-bakat cilik ni kurang. So jadi program RTM Sarawak ketika itu program kanak-kanak, makanya tiap-tiap minggu saya. Wow. Kalau tak saya main organ, saya main organ, adik saya nyanyi, adik saya main piano, saya nyanyi, lepas tu saya nyanyi seorang-seorang sampai ketika semuanya bermula daripada RTM Sarawak. Jadi saya tanpa televisyen ni, saya rasa saya pun tidak ditawarkan untuk membuat album dengan syarikat rakaman. Semuanya bermula daripada RTM. Saya dibawa program live orkestra RTM Malaysia dengan TV Indonesia. Kita ada buat live kat Vietnam. Jadi saya merasa itu semua ketika saya membesar dengan RTM. Wow. Satu pengalaman yang sangat menarik. Kalau dulu-dulu kan Syafiqah, kalau keluar di televisyen tu satu pencapaian terbesar kan. Sebab satu Malaysia dapat tengok muka kita. Akhirnya saya dah ada duit belanja tu daripada Darjah 3 tu. You just imagine selang 2 bulan muka saya lagi. Tak boleh menabung. Maksudnya dulu didominasi oleh Kak Mac lah ni dulu. Wah. Boleh saya tambah tak tentang Mac Rahaya? Ketika sebelum Mac buat album dulu, Mac pernah menyertai bakat-bakat kota yang dibuat oleh radio RTM Kuching, di mana mereka yang berbakat di Kuching itu akan menyanyi dalam radio, betul? Betul. Apabila final, mereka dirakam dalam TV dan disiarkan dalam TV. Di situ bakat mereka akan nampak, dan barangkali bakat Mac ni daripada rancangan TV RTM Kuching, saya ingatkan dia muncul untuk pertandingan hiburan RTM. Rupanya tidak. Dia dari bakat RTM tu, RTM Kuching tu, dilamar untuk jadi artis. Sehinggalah Syariq Amri bagi lagu dia kan, kita ditakdirkan ditakdirkan bersama. Berpisah dulu. Pagi-pagi ni kita dah ceria bersama. Tapi itulah, RTM ni memang kita ada satu nama yang cukup besar untuk menaikkan, khususnya penyanyi. Macam kita ada bintang RTM. Kebanyakan penyanyi di Malaysia ni, kalau kita tanya, asal-usulnya mesti daripada bintang RTM. Tak kira lah dia masuk final ke, terkeluar semi-final ke, ataupun uji bakat. Tapi adalah sikit-sikit. Macam Aswan ni. Ini yang barulah kita katakan. BBNU. Baby ya? BBNU. BBNU. Sempat tak zaman tape dulu? Sempat. Sempat menawar je tak. Berapa? 89. 89. Tak jawab. Sempat. Jadi macam Aswan sendiri bagaimana melihat perkembangan dan juga revolusi televisyen daripada tak payah dululah, tapi sekarang ini perkembangannya bagaimana? Apa yang saya generasi baru kan. Apa yang saya nampak kalau dulu masuk TV je, wow. Orang macam wow, dia masuk TV. Hebat. Betul. Tapi untuk zaman sekarang dia bukan terlalu banyak, ada platform lain, contohnya seperti YouTube, media sosial, TikTok apa semua. Jadi something yang bila saya dapat beza lah, macam perbezaan kalau masuk TV, ada orang popular dari TV, dan ada zaman sekarang orang boleh popular dari TikTok, YouTube apa semua orang popular. Tapi beza dia bila yang masuk TV dia ada special sih. Kalau saya lah, sebab benda tu live, satu. And then macam mana korang communicate dengan orang, lepas tu bila nyanyi live lagilah satu hal. Tapi kalau dekat media sosial atau YouTube apa semua kan, kita kan tag je macam tu, kita boleh ubah, kita boleh edit apa semua. Jadi bagi saya TV ni still masih relevan untuk sangat relevan. Yes. Itulah. Okey, tanya pasal kerelevanan itu, kita nak dengar jugalah pandangan daripada Encik Kasim. Bagaimana kita melihat transisi, revolusi, perubahan dunia penyiaran ini. Mungkin Encik Kasim juga mengalami dan menyaksikan sendiri perubahan tersebut kan. Banyak kita lihat di RTM, walaupun jodoh saya tak lama dengan RTM kan. Saya bermula di RTM Kuching, Seri Aman, lepas tu ke Radio Malaysia Kuala Lumpur, yang sekarang ni orang kenal dengan KLFM. Saya lah DJ pertama yang jadi DJ yang bawa gelombang 24 jam tu. Pada 1 April 2001.
Okey. Selepas Radio Kuala Lumpur, saya masuk ke Radio Muzik sekejap. Sebelum saya ke Istana Budaya sebagai pegawai perhubungan awam. Bercerita tentang revolusi teknologi. Saya sempat masuk sebagai DJ menggunakan piring hitam. Wah. Tapi tak lama, 3 bulan je. Lepas tu RTM tukar ke stesen daerah di Seri Aman masa tu menggunakan siaran FM digital. Ya. Tapi peralatan konti masih lagi yang macam apa tadi ni piring hitam. Munawar pun tak pernah dengar perkataan cartridge. Cartridge ni untuk mainkan iklan. Lepas cartridge kita ada lagi DAT. Ini untuk audio ke arah digital masa tu. Selepas itu baru zaman tu memang dah ada CD juga. Oh, dah ada. Memang dah ada. Kaset masih boleh dimain. Jadi saya sempat, walaupun saya tidak seotai yang Zainal ataupun Noramin Mushi ataupun kita dengar Halim Rohani, pelbagai lagi Nur Aini Ibnu, mereka bermula tahun 70-an kan. Ada yang bermula hujung 60-an. Jadi revolusi ni memudahkan kerja kita. Apatah lagi sekarang kita tengok di konti-konti KLFM yang ada di Angkasa Puri ni. Petik saja. Lagu sudah di playlist. Ya. Dan sekarang radio di TV kan. Betul? Macam segmen Seleksi pagi ke ni untuk memperkenalkan radio-radio RTM di negeri ataupun daerah. Saya rasa daerah pun boleh juga sekali-sekala. Sekarang ni kita nampak di TV1 tu di TV kan untuk yang radio negeri kan, bukan yang daerah. Sedangkan di Sabah Sarawak siap contohnya di Sabah Sarawak, saya rasa Sarawak saja ada 5 stesen daerah ataupun di Sabah pun lebih kurang. Tawau, Keningau, antara stesen yang ramai juga pendengar. Dan mereka pun nak kenal DJ. Berbanding dulu, kami yang DJ tahun 90-an ni, orang dengar radio sebab kita tak ada platform TikTok, tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada, dan media sosial ni tak ada. Jadi apa yang kami ada hanyalah surat khabar. Itu pun sekali-sekala, tak selalu pun. Macam saya mungkin 3 bulan sekali keluar surat khabar. Dari surat khabar orang kenal ini Kasim Lee. Contohnya begitu. Tapi kelebihan dia, walaupun tidak ada media sosial tadi, orang akan imagine, orang akan membayangkan DJ ni berkumis tebal ke, suara besar macam orang akan tertanya situ. Orang akan terfikir, macam mana rupa orangnya? Tapi itulah, bak kata orang lah, kalau nak berlakon pun kena ada rupa, ada ni package lah. Tapi yang ada package tu adalah advantage lah untuk orang yang bersusuk begitu. Tapi bagi DJ, bayangkan kalau saya pendek, kalau rambut saya kerinting, apa jadi kalau saya pergi pasar? Kadang-kadang pendengar ni kita dengar juga, macam tu ke dia? Tapi kalau you jadi pengajar TV, orang tak heran. You muncul TV, orang akan nampak, Munawar lah yang TV1 tu. Tetapi kalau you glamour di radio, you glamour macam kita yang pergi, macam saya pindah daripada stesen daerah ke Kuala Lumpur. Mungkin banyak sikit publicity dia. Jadi kita keluar, kita sering jadi pengacara dekat luar. Kita pada radio orang akan kata, tu Kasim Lee KLFM lah tu, RMKL lah tu. Dia macam tu pula. Dia jadi macam tu. Encik Kasim, sekarang ini sempena Hari Televisyen Sedunia ini, kita ada meninjau pandangan orang awam. Jadi kita nak kongsikan kepada anda Vox Pop ataupun suara orang ramai berkenaan Hari Televisyen Sedunia. Jom. Selamat Hari TV untuk semua stesen-stesen televisyen yang ada di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia, kepada RTM khususnya. Saya lebih gemar saya jarang menonton TV, tapi saya gemar menonton berita, sukan serta rancangan keagamaan lah.
Okey, saya sendiri sebagai penonton televisyen, saya lebih gemar menonton siaran berita-berita semasa ataupun berita-berita terkini, dan juga untuk program rancangan saya lebih kepada travelog untuk dapat tahu mana kita boleh pergi, sama ada di dalam ataupun luar negara. Itu dia bercerita mengenai konten dalam TV ini. Itu kita akan berbicara sebentar lagi. Tapi saya nak mengambil kembali apa yang dikatakan oleh Abang Kasim tadi mengenai kalau nak muncul di TV kena ada pakej yang lengkap. Itu memang salah satu, kalau kita nak kata stigma pun tak boleh, sebab ada yang dengan terbukanya mengatakan itulah yang diperlukan oleh industri sekarang. Bagaimana Kak Meg? Habis tu kena lawa handsome je lah muncul kat TV ni. Macam mana Kak Meg? Dari zaman saya sebenarnya itu tiada masalah. Boleh dilihat pada tahun 90-an tak semua pakej lengkap. Tetapi kerana bakat, semua lagu-lagu meletup. Suara dahsyat sampai sekarang. Termasuk diri sendirilah. Tak ada orang puji, terpuji. Kakak boleh lawak. Aku boleh lawak kat studio ni. Kan? Cumanya berlakunya di zaman sekarang. Kerana bagi saya lah, pendapat saya, misal kata saya tersalah cakap, minta ampun, tak maaf lah. Kerana adanya berlaku, ada sponsor, penaja yang kadang-kadang yang mengawal setiap rancangan-rancangan tu, yang menentukan kita nak artis yang begini, artis begitu, walaupun bukan artis duta mereka tetapi dia tetapkan. Jadi kadang-kadang program TV kena follow lah sebab itu kehendak kerana penaja. Tetapi bagi saya sekarang, dia tetap kena ada bakat, nampak sedap mata memandang. Itu semua touch up, make up ni semua touch up. Betul. Jadi itu tak ada masalah. Yang penting macam sekarang pun tetap nak bakat. Kena blend dengan bakat. Walaupun awak di-create, diwujudkan untuk menjadi anak seni, dia akan jadi macam mi sedap lah. Sekejap je. Dia akan sekejap. Dia tidak akan long last. Betul. Sebab Tergantung bakat sebenarnya. sebab kalau kita boleh kena tengok dengan TV juga. Program TV memang sangat relevan, sangat perlu. Sebab saya tidak muncul untuk mana-mana program hiburan TV selama 22 tahun. Tiada. Sama pergi Malaysia, Alhamdulillah setiap tahun. Tidak pernah lupa. Tetamu tetap. Alhamdulillah sebab banyak cerita kan. Tetapi untuk program hiburan, sebagai seorang artis, kami memang memerlukan hiburan TV itu untuk keluarkan lagi, nak promosikan lagi bakat kami, suara yang terkini dengan lagu terkini. Kalau media sosial, memang media sosial. Tetapi penyampaian nak sampai ke hati penonton kena TV juga. Sebab media sosial, semua yang kita keluar, muka boleh pakai filter. Okay? filter. Yes. Filter Kalau hidung tak mancung boleh mancungkan. TV, this is my natural. Natural beauty. Original. Memang cantik. Di luar suara live pun kena dengan TV juga. Situ baru nampak. Lagi satu, kamera dia tak ada trik-trik. Kalau dia ada zoom, dia nampak lah kau punya kan. Kalau ada jerawat, ada lah nampak. Jadi itu adalah macam mana kecantikan sebenar. Yes, untuk kemunculan kat TV. Itu memang ori. Reality. Kalau yang media-media ni semua, kita boleh rekod balik. Kita boleh edit balik. Nak yang lagi suara pula, kita boleh guna sound card semacam tu kan. Dia tidak seperti kita muncul di TV. Sama seperti kita sekarang ni lah. Ada secara filter-filter. langsung. Tapi kalau di TV mungkin kita besar sikit. Di luar kita kecil sebenarnya. Selalu orang cakap, kecil je orangnya. Itu betul. Cahaya. Itu betul. Cahaya buat kita besar lagi 80%. Betul. Saya percaya. Ramai yang saya dengar begitu. Sebab tu kalau anda saksikan orang kat TV, sebenarnya kami kat luar lagi lawa, lagi handsome sebenarnya. Yakin. Okey, kita nak tanya juga kepada Aswan lah. Okey, Aswan, bila pertama kali muncul di televisyen dan apa perasaan pada waktu tu? Okay, pertama kali lah experience saya muncul di Selamat Pagi Malaysia juga. Itu adalah first time saya muncul. Gementar tak? Perasaan tu memang tak dapat digambar. Memang no experience. Okey, aku kena nyanyi live ni depan TV ni. Dia memang perasaan dia macam
tak tahulah nak gambar macam mana. So masa tu Azwan Macam KXM. Macam exam lah. macam lagi exam Tapi alhamdulillah lama kelamaan bila dah banyak exposure, dah banyak buat benda kan, dah jumpa orang sana sini apa semua, benda tu is naturally keluar. Dah Benda ni berlaku pada siapa-siapa orang. buat anak sini. Betul. Baik dia jadi pengacara, Ya. baik kita jadi MC, tapi kita kena kawal gemuruh kita tu. Macam saya kalau kita ke peringkat macam jadi pengacara kepada Agong mesti kita kelabah bila. memang betul. Awak pernah? Ya. Pernah kan? Awak pernah? Pernah. Maksudnya bila kita nak memulakan tu, bila dah queue kata Agong dah sampai. Gabra gila kan? Darah tu macam tak ada dah. Ya. Tapi saya boleh kontrol 30 saat. Saya boleh kontrol 30 saat. Ya. Bila dah berdiri tu kan, bila nampak je Agong masuk, saya masuk, announce, Agong duduk, saya dah relax. Apa pun acara. Sebab dulu masa saya di Kementerian Kebudayaan Pelancongan, saya banyak kali juga diundang untuk acara luar. Contohnya Bazar Ramadan Peringkat Bangsaan, apa lagi, Pesta Buah-buahan. Banyak yang kementerian buat. Saya disebabkan saya bekas DJ, diambil untuk kadang-kadang saya jadi penyelamat kepada yang pengacara-pengacara popular yang tak datang pun saya lah ganti. Jadi dia tidak dibayar gaji. Tak, sama kementerian tak. Kita hanya berkhidmat demi negara. Itulah ramai yang mengenali Encik Kasim sebagai suara emas dalam dunia pengacaraan ini. Pastinya sempena hari televisyen sedunia hari ini, sebab kita membual radio. Mungkin Kak Mac ada sedikit ucapan kepada peminat di sana, dan juga apakah makna sambutan Hari Televisyen ni untuk Kak Mac sendiri? Makna sambutan kali ini saya sangat terharu sebab saya dihubungi oleh pihak penerbit dan saya boleh bersama sepanjang selama saya sebagai anak seni. Ini merupakan kali pertama dan hari bersejarah untuk saya untuk bersama menyambut Hari Televisyen Sedunia. Dan jadi bagi saya sebagai seorang anak seni di antara semua dalam Malaysia, saya bertuah dan Aswad juga. Kami bertuah. Betul. Jadi tak perlu fly pakai belon. Di pada hari ini, di pagi tadi. Sedikit daripada Aswan sebelum kita nak bersama dengan Aswan untuk persembahannya selepas ini. InsyaAllah. Saya sedikit ucapan saya terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia yang mengundang saya pada hari ini. Dan satu lagi macam apa makna erti Hari Televisyen Sedunia ini, macam berterima kasih jugalah kepada medium ni yang keep on memberi maklumat kepada kita. Satu lagi memberi hiburan kepada, kalau tak ada TV ni kita jadi tepuk lah kat rumah, tak ada hiburan apa semua kan. Jadi we are really thankful lah dengan TV ni. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita. Kita ada Abang Kasim Lee, kita ada Kak Mat Rahayu dan juga Aswan. Tapi Aswan kita tak akan lepaskan. Aswan akan menghiburkan kita. Dia kata dia gemuruhkan. Tengok kejap lagi dia nyanyi. Macam ni suara. Kejap lagi lagu Tumpang Merindu. Ya, saya. Sama-sama kita saksikan secara langsung. Kami bawakan kepada anda di saluran berita RTM dan juga saluran TV1. Kita nak berehat seketika. Ya, kita nak bagi Aswan minum air sekejap. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama dengan kami dan juga Aswan selepas ini. Sampai sekarang saya merisi lah. You can do it. Macam pernah deko tu kan, macam aja datang. Kita telah pun berkongsi kepada anda. Tontonan seisi keluarga, berinformasi dan menghiburkan, aksi dan cabaran, maklumat terkini dan sahih. Selamat Hari Televisyen Sedunia daripada kami di RTM.